antara kaca dan permata. Di sebalik kritikan pembangkang terhadap kekerapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan lawatan ke luar negara, apa yang tidak disebut bahkan disembunyikan oleh mereka ialah hasil daripada lawatan-lawatan tersebut kepada kemakmuran dan masa depan negara. Pembangkang hanya memfokuskan kepada isu perbelanjaan dan mereka dakwa lawatan itu membazirkan banyak wang negara. Tetapi sedarkah mereka dalam setiap lawatan yang dilakukan PMX bukannya pergi untuk makan angin, berhibur atau bercuti? Setiap lawatan yang dilakukan oleh PMX adalah atas urusan negara, khususnya mengukuhkan hubungan dua hala serta menarik pelaburan demi kemakmuran masa depan Malaysia. Belum sekalipun Anwar pergi ke luar negara untuk bercuti atau berlibur, malah bila masanya kelibat Anwar cuti bekerja walau sehari sejak bergelar PMX. Melihat kepada angka-angka pelaburan yang berjaya dibawa masuk sebagaimana diperjelaskan oleh Perdana Menteri di Parlimen, terbukti kini lawatan-lawatan tersebut memberi impak yang amat besar kepada masa depan negara. Dalam erti kata lain, ia bukanlah lawatan kosong yang membazirkan wang negara sebagaimana didakwa pembangkang. Menurut Anwar, negara berpotensi meraih pelaburan yang bernilai 216.04 bilion ringgit hasil daripada beberapa lawatannya ke luar negara setakat ini. Katanya lawatan rasmi beliau ke China pada 29 hingga 31 Mac lalu telah menjana nilai potensi pelaburan sebanyak 170.07 bilion ringgit, manakala misi di Amerika Syarikat bulan lalu pula membawa hasil pelaburan bernilai 4.74 bilion ringgit. Terbaru hasil lawatan ke Emirat Arab Bersatu UAE minggu lalu pula, pelaburan komited berjumlah 40.6 bilion ringgit membabitkan sektor-sektor tenaga boleh diperbaharui, logistik dan aeroangkasa telah berjaya dibawa masuk. Pelaburan terbesar daripada UAE ialah melalui Masdar, iaitu pembangunan projek tenaga boleh diperbaharui di Malaysia dengan kapasiti sehingga 10 gigawatt GW bernilai 37.8 bilion ringgit. Selain itu, pelaburan komited yang berjumlah 2.1 bilion ringgit adalah dalam sektor logistik dan 709.1 juta ringgit bagi sektor aeroangkasa. Tambah beliau ketika perincikan hasil lawatannya di Dewan Rakyat. Di waktu yang sama, Anwar berkata bagi meyakinkan pelaburan China yang turut membabitkan syarikat automotif Geely, beliau akan turun sendiri ke Tanjung Malim hari ini untuk merealisasikan pelaburan syarikat berkenaan di lembah teknologi tinggi automotif di kawasan sempadan Perak dengan Selangor. Oleh itu, jangan semudah itu sesiapa membuat tuduhan sembrono dan tanpa fakta bahawa Anwar keluar negara membazirkan wang negara. Membawa masuk pelaburan selain memerlukan komitmen dan kepakaran dalam meyakinkan syarikat-syarikat besar luar negara mengeluarkan wang mereka untuk menanam modal di negara kita, ia juga bukanlah sesuatu yang hasilnya boleh diperolehi sekelip mata. Sekurang-kurangnya setahun selepas komitmen pelaburan dimeterai, barulah hasil pelaburan itu dapat dilihat serta dirasai dengan terdirinya pelbagai infrastruktur bangunan dan peluang-peluang pekerjaan yang tersedia melaluinya. Bayangkan dengan nilai pelaburan komited lebih 200 bilion ringgit berjaya dibawa masuk hanya dalam tempoh 10 bulan Anwar menerogi negara. Berapa besar kesannya kepada rakyat dan masa depan negara selepas ini? Jika hendak dibandingkan dengan propaganda tidak guna pembangkang, hanya membazir masa dan tenaga. Dengan kejayaan sebegitu besar yang dijana, tidak salah lagi bila Menteri Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menggelarkan Anwar sebagai jurujual terbaik untuk Malaysia tanpa dibayar gaji sebagai Perdana Menteri. Jika hanya sekadar ingin menjadi bapa perutusan khas, rasanya ia agak kelakar. Jangan kata keluar negara menjual potensi Malaysia, bercakap dengan wartawan antarabangsa pun tidak berani. Jika sekadar berbangga 33 bulan makan gaji buta sebagai duta khas bertaraf menteri dan kaki ponting Dewan Rakyat sehingga ke hari ini, ia pula agak lucu dan memalukan. Berapa pelaburan yang dibawa masuk mereka untuk negara sepanjang 33 bulan? Yilek! Apa yang rakyat ingat? Parlimen yang mulia dikatup rapi, darurat dicipta untuk senang bagi projek kepada anak menantu. Pelabur lari lintang bukang, perniagaan gulung tikar, juruterbang menjadi rider penghantar makanan, hilang pekerjaan, rakyat kebuluran kibar bendera putih, kemudian dipaksa keluarkan duit simpanan hari tua mereka sendiri. Belum berbicara tentang kejadian bunuh diri di kalangan rakyat jelata. Jadi sekarang ayo kita nilai antara kaca dan permata. Anda semua pilih yang mana untuk masa depan anak-anak kita. Jika kemunduran yang anda pilih, malulah untuk mengaku sebagai rakyat Malaysia. Sebagai
rakyat jangan lupa untuk sentiasa memerhati.